Assalamualaikum. Puasa tak ada. Okey, tak ada saja. Sebelum video ni start, aku nak invite korang lah ramai-ramai untuk join Discord channel Catch Up. Link aku akan tinggalkan dekat caption. Boleh join ramai-ramai situ sebab nanti bila dah ada 1000 view, 1000 user dalam tu, kita akan adakan live Q&A dekat dalam tu lah. So kalau korang nak borak dengan kita orang ke apa ke, sembang-sembang dengan follow Catch Up lain, supporter Catch Up yang lain, boleh join kat situ. Nak upload gambar ke, nak share gambar kita orang ke, share link video yang rasa boleh reaksi ke, nak share meme ke, boleh masuk reaksi kan. Sebab nanti plan kita akan buat reaksi balik semua apa, tengoklah. Tapi itu cara yang macam mana lebih kita boleh sembang lagi dekat lah. Kadang-kadang aku ada, kadang-kadang Aim ada, tapi budak-budak follow Catch Up yang lain pun ada juga. So boleh sembang-sembang, tambah kawan kan. Mana tahu besok-besok kita boleh tolong orang boleh tolong kita kan. Tak tahu kita perlukan dia, bantuan dia ke apa ke, dia pakar something ke apa, kita tak tahu. Okay, jadi itu saja. Kita teruskan dengan unbox. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ni kita ada unboxing dan juga review untuk ROG Phone 5. Mana actually phone ni memang antara yang ditunggu-tunggu lah. The first time aku tengok Asus post gambar pasal ROG Phone 5 yang warna putih ni, aku dah macam cunnya lawannya. Tak sabar lah. Orang cakap nak pegang, tak dapat beli pun tak apa, janji dapat pegang, dapat review. Okey, tak apa, buang masa, kita unbox dulu. Kotlah siapa-siapa nak cari phone untuk phone raya baru ke, boleh lah pilih phone ni. Of course, untuk phone ROG phone ni memang orang cakap dia punya features memang banyak. Spek pun yang biasanya yang paling latest lah, Cuma pelik sikit lah kenapa daripada ROG Phone 3 dia skip ke ROG Phone 5. Nombor 4 tak ada. Kalau korang perasan, nombor 4 tak ada. Mungkin aku rasa sebab yelah, kalau Asus ni kan company Taiwan, so tak sure lah. Mungkin nombor 4 ni ada kena-mena dengan dia punya feng shui ke apa kan. Alright, jadi kita tengok kotak dia kembali kepada kotak petak seperti phone dia yang lain yang bukan ROG Phone. Okay, sebelum ni ROG Phone dia gunakan kotak yang bentuk macam segitiga tu. So kali ni dia pergi petak dengan design yang minimalis. Dia macam ada cantik lah kotak dia memang cantik kan. Okay, yang ni adalah version yang paling rendah, variant yang paling rendah, iaitu 8GB 128GB storage. Jadi buka-buka ni je ada komik boy. Dia tulis kat sini to scan AR cartoon. Aku rasa kena pakai phone lah, kena pakai ROG Phone ni, lepas tu kita kena scan kartun ni kot. Mungkin dia akan timbul ke apa ke, tapi aku tak tahulah. Kalau AR ni aku nak tunjuk kat korang macam mana. Tak apa, kita tengok dulu. Okay, so dalam atas dia ada kotak ni. Okay, dalam kotak ni aku rasa macam biasa ada pin ejector, SIM ejector pin dengan design orang cakap ala-ala ROG punya tema design. Bukan yang biasa bulat tu, kecil je. Which is cantik lah, tapi yang ni jaga kalau tak senang hilang. Okay, kemudian kita ada dia punya rubber case. Alright, kali ni dia datang dengan kalau yang sebelum ni punya dia tak transparent macam ni. Yang ni dia semi transparent lah, Kalau sebelum ni macam dia ada dua attach, boleh attach kot, tak silap aku. Satu tengah, lepas tu boleh attach kiri kanan. Tak seingat aku lah, aku pun dah lupa dah. Okay, kemudian kita ada yang ni dia punya user guide, warranty information card. Lepas tu kita ada serial number punya stiker ni, and then kita ada stiker. Yang ni orang panggil silver aluminium sticker, material dia lah. Okay, so habis dalam kotak ni. Next kita ada dia punya phone tu sendiri. Yeah boy. Aku memang mengharapkan dapat warna putih ni sebenarnya, sebab putih ni pada aku memang cantik lah.
Hitam tu dah biasa lah. Sebelum ni ROG Phone kan memang hitam kan. Alright, yeah bosku. Okay, aku rasa dia punya berat mungkin sama kot dengan ROG Phone 3 ataupun lebih ringan sikit. Tapi kalau dengan ROG Phone 1 dengan tu aku rasa yang tu lagi berat lagi. So makin lama makin ringan. Oh nice. Okay, untuk ROG Phone ni dia ada 4 variant. Satu yang paling rendah, which is yang ni 8GB, 128GB, 8GB RAM, 128GB storage. Yang ni dia available dalam 2 color. Dia ada Storm White dan juga Phantom Black kan. Lepas tu yang atas dia sikit adalah 16GB, 256GB storage. Yang ni pula dia dua-dua color juga. Tapi dua-dua variant ni, yang 8GB dengan 16GB 256 ni, dia tak datang dengan Aeroactive Cooler, dia punya kipas belakang tu lah. Lepas tu kita ada ROG Phone 5 Pro, di mana Pro ni dia 16GB RAM juga, tapi dia ada 512GB storage. Yang tu dia datang sekali dengan Aeroactive Cooler. Lepas tu dia ada available dalam satu color je, Phantom Black lah, bukan yang ni white. Kemudian last sekali yang paling mahal, kita ada ROG Phone 5 Ultimate. Yang ni RAM dia 18GB, storage sama macam Pro 512GB. Yang tu ada Aeroactive Cooler. Lepas tu dia datang sekali dengan gift box, which is aku tak tahu apalah, pasal aku tak dapat box tu kan. Okay, and then dia available dalam color putih juga. Color putih ni, and then dia punya color tu matte, tak macam ni. Okay, lepas tu apa lagi ada dalam kotak ni? Okay, kita ada okay, yang ni adalah merupakan USB Type-C punya cap. Jadi kalau korang tak nak guna, nak cover port tu kan, bolehlah guna, dia bagi dalam plastik ni. Which is aku rasa tak ada orang, mungkin ada orang pakai lah kot. Mungkin lah kan. Lepas tu kita ada kabel dia, Type-C. Lepas tu kita ada adapter dia. Adapter dia memang agak berat. Okay, ini adalah 65 watt punya adapter, which is dia support hypercharging. So untuk phone ni dia ada 6000 mAh punya bateri, which is besar. So 65 watt punya charger memang laju lah. Ini nak dekat laptop punya charger. Laptop punya charger punya watt lebih nak dekat lah, orang cakap kan, nak dekat 65 watt. So dengan phone ni 6000 mAh, dia punya nak charge tu tak adalah lama sangat. Kalau kata korang main game, lepas tu habis bateri, lepas tu tak payah tunggu lama sangat, sebab dia punya charging memang laju. Last sekali, ada lagi ke? Dah tak ada dah. So dah habis dah. Okay, dah habis. Letak tepi dulu. Kita sekarang nak on kan phone ni. Boot it up. Aku sukalah dia punya, dia ada design apa, ada accent biru kat sini. Dia tulis kat situ GLHF. GLHF. Wow. Sudah menyala bosku. Alright, jadi ROG Phone 5 ni dia dilengkapi dengan Snapdragon Qualcomm 855, which is yang paling latest lah, and support macam-macam untuk teknologi 5G. Jadi kalau aku nak cerita semua benda yang ada dalam ROG Phone 5 ni, memang terlampau banyak lah, dia punya features terlampau banyak. Jadi ini adalah satu sebab kenapa aku rasa ROG Phone 5 ni antara phone-phone lah. Even sebelum ni ROG Phone 3 itu aku rasa phone yang berbaloi dengan harga dia. Pasal dia punya features tu sangat banyak, especially ROG Phone 5 ni dah banyak dah upgrade daripada version-version sebelum ni. And then dia punya spek pun sangat-sangat tinggi lah. Kalau orang cakap 8GB punya RAM ni ibarat kau beli PC paling basic, budget PC pun kau dapat 8GB punya RAM. Yang ni paling rendah 8GB kan. Yang ultimate version ada 18GB, which is tinggi lah. Okay, jadi game ni memang sesuai untuk main game. Kemudian kenapa lagi aku suka dia adalah sebab design latest dia ni memang lain daripada design sebelum ni. Design sebelum ni lebih kepada macam robot sikit kan, maksudnya macam tag macam tu lah. Yang ni lebih simple, minimalis orang cakap. And then kat sini logo ROG ni ada lampu. Jadi dari segi design memang sangat-sangat cantik lah. Macam ni pula ada aksen biru kat sini, dia tulis GLHF kan, good luck have fun, which is ini adalah tempat SIM card dia. Okay, macam biasa
Kat sini kita ada power button, kita ada volume rocker. Dekat belah bawah ni kita ada audio jack. Kita ada type C punya port kat sini untuk charging ke, ikut korang lah nak pakai untuk headset ke. Kemudian ada dua port, satu lagi type C untuk charging ataupun data transfer, dan sebelah dia ni untuk dia punya aeroactive cooler. Okey, tapi kena ingat untuk variant yang paling rendah ni dan nombor 2 yang 8GB RAM dengan 16GB RAM 256GB storage tu, dia tak datang dengan aeroactive cooler. So aeroactive cooler ni korang kena beli asing, korang boleh dapat dengan harga RM150. Alright. Okay, so aeroactive cooler design dia kali ni lain sikit. Dan which is pada aku design yang sebelum ni lagi cantik, yang ni lagi aku rasa features dia lebih baik lah. Tapi dari segi design aku rasa sebelum ni lagi cantik. So untuk yang bestnya aeroactive cooler yang baru ni, kita ada stand kat sini. So kita boleh standkan phone kita. So mudahlah, kita tak payah beli stand lain. Tapi yang bestnya kali ni kita ada button, extra button kat sini yang kita boleh setkan untuk dia buat apa. So actually korang ada air trigger kat sini, dua ni kan. Lepas tu korang ada button lagi belakang ni. So aku rasa dia boleh buat 6 button belakang ni kot. 6 button belakang ni, and then atas ni ada lagi. Kemudian kita ibu jari untuk control dekat screen kita. So aku rasa lepas ni game-game PC boleh main dekat phone. Kan, button dah banyak kot. Kalau kita ada 3 belakang ni, 3 belakang ni, yang belah sini, so dah ada 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10 tu jari kau lah. And then tak juga dia boleh control melalui swivel, motion control. Motion control kalau kau main game kereta malas nak tekan ke apa kan, korang boleh untuk macam steer kiri kanan, untuk ke depan ke belakang ni brake dan juga accelerate, something yang macam tu lah. Okay, yang ni merupakan 6.8 inch punya screen. Okay, 144Hz refresh rate, 1 millisecond response time, 300Hz touch sampling. Dan dia juga merupakan satu AMOLED display yang dibuat oleh Samsung. Dia HDR ready, okay, HDR10. Lepas tu dia ada features always on HDR, which is kalau mana-mana visual yang bukan HDR dia akan improvekan lah. So gambar kau yang kau tengok sentiasa cantik, video yang tengok sentiasa cantik, especially kalau memang dah sedia ada dia memang video tu HDR kan, memang cantik lah. Untuk speaker pula, speaker dia memang aku rasa untuk aku record speaker ni, aku rasa dia tak justify bunyi yang apa yang aku dengar sendiri dekat sini. Actually memang rasa macam walaupun speaker ni bukan dekat telinga aku directly, tapi aku boleh rasa dia punya surround system tu, surround audio tu memang boleh rasa, boleh dengar dia macam ada kiri kanan semua apa. Untuk ROG Phone 5 Pro dan juga Ultimate dia ada extra dia panggil ROG Vision. ROG Vision ni dia ada macam animation lah, animation mana kau boleh customkan animation tu untuk kata nak kata ada incoming call ke, ataupun tak silap aku battery level pun ada kot, battery level, and then kata adakah X mode tu tengah on ke tak ke, yang tu ada dekat ROG Phone 5 Pro dan juga Ultimate. Yang tu boleh custom. Cuma Ultimate punya dia ada monochrome punya version. Jadi kalau korang rasa nak cari phone untuk raya, phone raya, yelah kita tak boleh berjalan kan, dapat phone raya untuk sendiri pakai lah kan. Okay? Jadi korang boleh dapatkan ni, tunggu nantilah, dia tak masuk kedai lagi. Korang boleh pre-order, sebab pre-order ni lagi baik sebab kau dapat gamepad kunai tu. Kalau tak beli asing je, benda tu, gamepad tu je dah harga RM500. Jadi untuk variant yang paling rendah ni 8GB RAM, 128GB storage, harga dia adalah 2999. Untuk yang atas dia 16GB RAM, 256GB storage, harga dia 3799. Lepas tu Pro version 16GB RAM, 512GB storage, harga dia 4499. Dan last kali Ultimate 18GB RAM, 512GB storage, harga dia 4999. So RM3,000 ke RM5,000, korang pilih lah mana yang korang nak. Tapi yang Pro dengan Ultimate kau dapat aeroactive cooler sekali. Yang dua bawah tu tak dapat. Yang tu kena beli asing, which is RM150 lah. So untuk Ultimate pula dapat extra lagi, ada gift box.
So kalau pre-order dapat lagi gamepad Kunai 3. So pre-order ultimate. Sangat berbala. Alright. Kamera pun cun, spek power display cun, apa lagi kau nak? Kau beli je lah. Alright, jadi itu saja pandangan aku untuk ROG Phone 5 ni. Kita jumpa lagi dalam unbox yang akan datang. Assalamualaikum. Ciao.